الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Dan sunat hai'ahnya yang tidak sunat dijabarkan dia dengan sujud sawi, maka iaitu amat banyak. Sunat hai'ah tu mubtada, maka iaitu jumlah tu khabar. Jadi sunat hai'ah ni kalau kita tinggal pun tak payah sujud sawi lah, dia tak suruh. Bila tinggal, rugi tu. Tinggal, tak ada kena kata kena buat semula dak dah, dia tinggal. Maka sunat hai'ah ni banyak. Setengah daripadanya hendak diangkat dua tangannya serta permulaan takbiratul ihram. Berbetulan tapak tangannya dengan bahunya dan hujung anak jarinya dengan cuping telinga yang di atas. Dan dua ibu tangannya dengan cuping telinga yang di bawah. Tu. Cara takbir tu. Apa ni? Tapak tangan itu betul dengan bahu. Bukan paling koning. Dia tu. Betul dengan bahu tapak tangan. Koning dia betul dengan bawah. Atas ni betul dengan ni. Itu. Ya tak say kot tu. Koning betul say. Kesimpulan takbir ni 100 ke tak suka sekah buk ni. Kena teramai hendak ni. Itu teramai. Ya tunggu 10 dulu. Allah. Ada gitu. Teramai dengan takbir. Macam-macam takbir tak. Hak jenis kita meko, hak jenis kita sodak macam-macam. Hadap pusing nak atas pada. Allah, korek lagi, korek. Itu banyak masa takbir dia. Nak betul supaya dia royak ni 10 ke tak ada sore ni. Tak sini. Hak ibu betul dengan bawah ni, hak atas ni betul dengan sini. Itu cara dia lah. Kita. Sebab apa? Sebab ni benda bukan rukun. Kalau rukun selera habis dah ni. Sunah hai'ah. Tapi kalau kita buat tak betul dengan cara dia, tak dapat pahala kelebihan tu lah. Mana dalil? Kita ambil dalil di bawah sikit. Hukum mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram itu telah ittifaq para fuqaha atas bahawasanya disunatkan dia. Semua kata sunat. Karena hadis Ibnu Umar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangannya berbetulan dua bahunya apabila beliau memulai solatnya. Itu cara Nabi. Itu sifatus salatin Nabi panggil cara semaya Nabi. Pendapat as-sadatis syafi'iyah hanya mazhab kita ya, hak lain tu kita tak sebutkan dah. Mana as-sadah tu mana ketua-ketua lah, tokoh-tokoh ulama-ulama Syafi'i tu sadah. Bahawa adalah mengangkat itu berbetulan dua bahunya karena hadis Ibnu Umar yang telah lalu sebut ke atas ni. Dan makna berbetulan dua bahu itu ialah bahawa berbetulan hujung anak-anak jari akan sebelah atas dua telinga dan dua ibu jari itu berbetulan dua cuping telinga halik bawah. Dan dua tapak tangan berbetulan dua bahu supaya disebut oleh tu pengarang di atas lah. Maka jika tak dapat mengangkat melainkan dengan lebih di atas yang disyaratkan ataupun kurang daripadanya. Jadi kita buat tak supaya dia nak lah kata pendek-pendek katanya. Dan saya hendak mendatang dengan yang mungkin daripada kedua. Buat setakat boleh. Maka jika mungkin mendatang dengan tiap-tiap pada keduanya maka mendatang dengan yang lebihnya itu aulah. Karena ia sudah mendatang dengan makmur, dengan yang sudah disuruh dan yang dilebihkan itu. Maka jika tak mungkin mengangkat salah satu daripada keduanya, dua tangan. Nak kita boleh. Tangan kita tu jadi mati sebelah. Amal pak oleh kiri, kanan ada gerak ke mari. Kanan Allah akak mana boleh.
Bila tak boleh akik dua, akik sebelah. Daya terpotong dua tapak tangan itu, buat kawan? Orang tak ada tapak tangan kat ni. Akak mana ada? Hendak dia akak dua lengan atas. Apa ni? Dia akakkan dua lengan tu. Akak lengan. Daya terpotong dua siku, kat ni kena gerak. Ada hak atas. Akik hak atas ni. Kena orang akik juga. Tapi kalau tak ada kan, awak tak boleh lah. Nak akik gapo lagi? Tak kena tukang kaki. Tak dah. Dia tak ada syarat lah situ. Dan masa angkatnya itu ialah berserta dengan permulaan takbir pada pendapat yang asah kerana ittiba'. Satu wajah mengatakan dia angkat kedua tangan itu sebelum takbir. Ni ada juga. Sebelum takbir Allah tu akik belah-belah. Boleh. Dan takbir itu serta permulaan melepas tangan. Bermakna Allah tu lepas turun dah. Kita akik dulu lagi gitu. Allah lepas belah. Tu boleh. Tapi pada hak mula-mula tu akik sekali dengan tu dah. Dan disudahi takbir itu dengan kesudah akad. Katakan dia akad dua tangan dengan tidak bertakbir. Kemudian bertakbir je. Padahal dua tangan itu terangkat kedua. Apabila selesai hendak dilepaskan keduanya daripada ketiadaan takbir. Lepas gitu. Kemudian sudah takbir diturunkan keduanya mata di atas. Diturun keduanya, kedua tangan ditaruh di bawah dada. Bukan atas dada, bawah dada. Ni mazhab Syafi'i kita. Ada pun mazhab lain, macam-macam dia buat lah. Kena ada dada, dada sini. Maka suruh letak bawah dada. Antara pusat dengan dada celah tu. Ni dada. Kalau letak sini, tak dada. Letak bawah dada. Buat turun main sikit. Atas pada pusat, bainah. Nah, celah-celah tu. Tak situ. Kena dah lah kebanyakan kita nak buat tu. Atas pada pusat, bawah pada dada. Sini. Tak sini. Kalau kita tak atas, bukan ada batas maya, tapi tak betul dengan mazhab kita tu. Sini. Ni atas dada. Tak. Sini pun tak apa nak letak lagi. Tak ada batas. Itu boleh. Gitu. Itu tengah tak gitu tak. Tak ada batas maya. Tak ada batas. Tapi tak betul. Sebab ada dalil bawah. Kata ulama kita Syafi'i. Disunat meletak kedua tangan di bawah dada dan di atas pusat. Itu kita huraikan ni. Dalilnya hadis Wa'il bin Hujrin. Sallaitu ma'an Nabi wa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrih. Saya bersolat serta Nabi dan beliau meletak tangan yang kanan di atas tangan yang kiri di atas dada. Alan bukan mana alan gini. Hatu fauqa. Hatu Nabi tak tangan atas dada. Atas dada bukan gini. Atas betul kan? Betul kan dada dia. Tengok kita tafsir depan tadi. Hadis ini telah disahih oleh Syekh Albani. Abang Albani ni di antara tokoh ulama salafi ni. Rahimahullah. Dia meninggal dah. Ulama yang hebat jugalah. Tapi dia tu banyak cenderung salafi. Pendek kata tua salafi lah. Wahabi Atimah Abna ni. Kita kalau talik Albani itu kena pelagang dengan dulu. Tapi kita tengok sini. Hadis ni ulama maknanya Albani musahihkan dalam kitab Sifatus Salatin Nabi. Kitab kecil lah. Lebih kurang 200 kakak 300 muka surat. Kitab ada rumah. Sahih Sifatus Salatin Nabi itu kitab orang Albani Hasan Sakaf. Khaya Sifatus Salatin Nabi. Kata mereka itu. Tafsir ni. Akhiruhu fatakunul yadu tahtahu biqarinati riwayatin tahta sadrih. Artinya akhirnya. Akhir apa? Akhir dada. Maka adalah tangan itu di bawah dada. Tangan kena tak bawah. Dengan qarinah riwayat, ada riwayat mengatakan tahta sadrih, di bawah. Riwayat tasad, yakni di bawah dada. Itu cara letak. Sebab tu Syafi'i kata antara atas pusat, bawah dada, celah tu. Dan hikmat dijadikan kedua di bawah dada itu ialah bahawa ada ia di atas semelia-melia anggota ialah hati, dan maka hati itu di bawah dada. Habis. Dan digenggamkan tapak tangan kanan atas pergelengan tangan kiri. Bergelengnya tempat berlipat.
Dia panggil kung, pergi situ. Pergi sini. Bukan sini, bukan sini. Nah, ya betul sini. Pergi situ, tak bawah. Tu cara hab tu. Kesudahan hantarnya dengan kesudahan takbir. Suk takbir waktu tu bersama-sama atas yang muktamad pada syarah Muhazzab dan syarah Wasi'. Syarah Muhazzab tu Nawawi. Syarah Wasi' Nawawi juga. Syarah Wasi' tu nama At-Tanqih. At-Tanqih fi Syarhil Wasi'. Kitab Nawawi juga tu. Dan kitab Syarah Wasi' ni dia ada cetak tabak di kitab Al-Wasi' fil Mazhab hak Imam Ghazali hak tabak Darussalam. Itu ada. Kalau kitab Al-Wasi' hak Imam Ghazali tabak Darul Basaid macam kita beli tak ada. Nak beli hak tabak Darussalam hak 7 jilid. Hak tu ada. Kalau tabak hak Darul Basaid hak tahqiq apa dah Al-Qarah dari tu tak ada. Hak tu tak ada tu 9 jilid, 10 jilid tu. Itu syarah At-Tanqih fi Syarhil Wasi' ada situ. Dekat bawah sikit. Pendapat As-Sadat Syafi'iyah. Dia hatakan tapak tangannya kanan atas pergelengnya tangannya kiri dan setengah lengan di bawah. Dihamburkan dia berbutunan lengan di bawah. Kerana hadis riwayat Wa'im bin Hujrin yang maksudnya saya berkata sesungguhnya saya tilik kepada semaya Rasulullah betapa beliau bersolat. Ia perhati semaya Nabi lah. Maka saya tilik kepadanya beliau meletakkan tangannya kanan di atas belakang tapak tangannya kiri dan pergelengnya dan lengannya. Itu sebagai dalil dia. Cuma kita sebut sikit-sikit lah. Kalau nak penjelasan kena buka kitab panjang gila dalam Muzhab tu. Rasanya dalam bab ni kita ada huraiannya dalam Ta'liq Buriyah tu dengan secara Pak Muzhab. Sini kita ambil sikit-sikit lah. Baca doa iftitah. Dan setengah daripadanya sunayah membaca doa iftitah. Kemudian daripada takbiratul ihram. Sekali bacalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dia tepatnya ditukar sini ni kalau orang awal tak pandai. Wa ma ana minal musyrikin. Kadang gitu tukar lagi wa ma ana minal muslimin. Tu selegok makna. Nampak tak? Selegok makna tu. Kalau tahu makna, rusak akidah. Dan tidaklah aku ni daripada orang Islam. Siap dah. Betul wa ma ana minal musyrikin. Dan dia baca wa ma ana minal muslimin. Ya. Hak belakang pula wa ana minal muslimin wa ana minal musyrikin. Ada apa dah? Kalau dia tahu makna, maka rusak akidah. Tapi kata dia tak tahu, tak lain sikit. Masalah jahil awam tu tak apa. Itu bawah sikit. Di antara perkara yang sunat dalam solat itu ialah doa iftitah. Kemudian pada takbiratul ihram. Kerana hadis riwayat oleh Sayyidina Ali daripada Nabi SAW. Maksudnya adalah baginda Rasulullah apabila beliau berdiri kepada solat beliau membaca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hingga akhir. Itu doa tu panjang iftitah tu hak waris hadis ni. Dan kita tak pernah baca hadis ni. Nah, hak ni panjang ni. Lepas daripada wa ana minal muslimin tu dah lagi. Allahumma antal malikul la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhirih. Panjang. Dan hadis Aun bin Abdullah bin Utbah an ibn Umar qal. Di antara kami bersolat serta Rasulullah tiba-tiba berkata seorang lelaki pada kaum Allahu akbar kabira walhamdulillahi ila akhirih. Ada satu laki-laki sembahyang dengan Nabi juga. Dia baca hak ni. Bahawa sudah sembahyang Nabi tanya dan bersabda Rasulullah
siapakah yang berkata kalimah begini-begini? Siapa yang baca sana? Kata lelaki itu, saya ya Rasulullah. Amba baca. Sabda Nabi, heran aku baginya. Dibukakan baginya pintu-pintu langit. Kelebihan dia baca. Kata Ibnu Umar, maka tidak tinggal aku akan dia semenjak aku dengar Rasulullah berkata demikian. Lepas tu aku sendiri membaca tak tinggal dah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira tu. Sampai ke akhir hayat mati dia. Baca semua. Dan setengah daripadanya membaca auzubillahi minasyaitonirrajim pada tiap-tiap rakaat. Hayat belaka tu. Mana dalil baca auzubillah? Firman Allah Taala di bawah ke satu, fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Bila akan membaca Quran, hendak akan terlebih dulu meminta perlindungan kepada Allah daripada hasutan syaitan yang kenerjam. Jadi kutukan dan disingkirkan dari rahmat Allah, yang dijauh dari rahmat Allah. Itu daripada ayat Quran dalilnya. Dan hadis Rasulullah. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri adalah Rasulullah membaca auzubillahi syami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafasihi. Ini tambah panjang lagi. Itu antara dalil. Dalam kitab Rukun Semaya kita tulis tu, kita ada hurai secara mazhab masalah ta'awuz ni. Dalam Muzak Syafi'i kata apa lagu tu, dalam Hambali lagu tu, kita buka tengok situ. Penjelasan lebih luas. Dan setengah daripadanya sunah dijaharkan dengan bacaan jika ia imam ataupun munfarid pada segala tempat yang dijaharkan dia. Maknanya semaya kita kalau tempat kena baca derah. Dan iaitu pada semaya subuh dan 2 rakaat yang awal pada maghrib dan isya dan Jumaat dan 2 hari raya dan gerhana bulan. Jajapu belaka tu semaya sunat fardu tu. Dan semaya minta hujan dan tarawih dan 2 rakaat tawaf pada malam ataupun subuh. Tapi kalau 2 rakaat tawaf awak siang hari baca qahar. Hak malam. Habis mati. Dan disirkan bacaan lain daripada tersebut seperti segala sunat rawatib. Itu baca qahar lah. Hingga rawatib pada malam. Qahar juga. Dan 1 rakaat yang akhir pada maghrib dan 2 rakaat yang akhir pada isya dan semegana matahari dan segala sunat mutlak yang pada siang hari bersalah segala sunat mutlak yang pada malam, maka sunat dibaca dengan pertengahan antara sir dan jahrin, tengah-tengah, jangan derah, jangan kohor. Hak semaya malam sunat mutlak. Akar 2 di bawah. Kalau dah setengah daripada, maka diiktibarkan pada semaya qada itu waktu qada atas kaum muktamad. Maka dijaharkan qada semaya zuhur pada malam. Kita qada zuhur tapi kita buat malam. Baca nyaring. Ni jaga ke buat ni. Ya masalah kita nak semaya derah ke hak qada ni, kita kira masa kita qada. Kalau kita qada zuhur, kita buat malam, baca derah. Kalau kita qada isya tapi buat tengah hari, baca qahar. Jangan kira semaya kita nak qada, kira waktu kita qada. Tu pendapat muktamad. Pendapat muktamad. Dan disirkan pada qada semaya isya pada siang hari. Faham dah? Dan seperti malam itu waktu subuh. Hukum malam kata. Karena bahawa saja waktu jahar. Maka jika diqadakan semaya duha pada malam ataupun waktu subuh, dijaharkan bacaannya qada duha tadi. Sebab kita qada malam, padahal duha ni siang hari waktu dia. Bahkan semaya 2 hari raya itu dijaharkan pada qadanya dan adaknya. Maya raya. Dan witir ialah pada Ramadan dan sunat rawatib bagi segala fardu, disirkan bacaan pada qada dan adak. Tu satu qahar belakang. Dan jahar perempuan kurang daripada jahar lelaki-lelaki. Orang tina baca derah ni tak sepa derah ke jantan. Slow sikit. Bahkan jangan ia jahar di hadapan lelaki-lelaki ajnabi. Dan seumpama perempuan itu khunsa. Mengucap amin. Setengah daripadanya hay'ah mengucap amin. Bila ni? Kemudian daripada Fatihah.
dan mengucap amin makmum serta imamnya, dan jika tidak mengucap amin imam ataupun ia mentakhirkan dia daripada waktu disunatkan padanya, maka hendaklah mengucap amin makmum pada waktu itu. Tak imelah makna amin weh, kita amin dulu amak doa. Jika tidak mengucap imam sekalipun. Akan satu, mana dalih amin ni? Dalil kerana hadis Abi Hurairah berkata ia bahawa Rasulullah bersabda, apabila imam mengucap amin maka hendak kamu mengucap amin. Turut terimej sekali ya. Kerana bahasa mereka muafakat takminnya akan takmin malaikat, diampunkan baginya dosa-dosa yang dulu. Atau hadis Sahih Bukhari dia sahih. Kedua hadis Abi Hurairah. Rasulullah adalah Rasulullah apabila membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin lalu mengucap amin hingga dengar mereka di belakang dari saf pertama. Dengar tu bukan kau amin. Hadis yang satu lagi nya hadis Wa'in bin Hujrin berkata, saya mendengar Rasulullah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin lalu mengucapnya amin serta melanjutkan suara dengannya panjang. Amin. Terlanjut. Jadi lughat tu amin tu dia bahasa suku tu. Amin. Amin. Banyak lugah dia tu dah. Tapi kita baca hak yang selalu kita duk dengar lah. Amin. Macam itu. Dan jika lupa akan dia oleh takminnya serta takmin imam, hendak mengucap amin makmum ketika amin dirinya. Kita amin kita lah. Moga tak ada kata imam dah. Amin kita sendiri. Satu, mengikut pendapat fuqaha kita Sadatus Syafi'iyah bahawa muqaranah takmin imam bagi takmin makmum itu ialah sunnah sekali-sekali. Bila imam makmum tu serta. Dalilnya hadis yang sebut lepas maridah tu. Iza amanal imam fa aminu, hadis hak nota kaki di sana tadi. Lepas tu hadis yang kedua di bawah tu pun iza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis sama amin ila akhirih. Bila berkata seorang kamu amin maka kata malaikat di langit amin. Maka muafakat salah satu kita terpikir daripada keduanya akan yang satu lagi. Dia ampunkan baginya dosa-dosa yang dulu. Maka jika lupa akan dia oleh muqaranah takminnya bagi takmin imam. Kerana kita tak ada sekali kata imam lah. Nescaya mendatang ia makmum dengan dia dengan amin mengiringi takmin imam. Kita kata suku lah kita tak ada. Maka jika tidak mengetahui makmum dengan takmin imam, tak dengar ataupun mentakhirkan daripada waktu yang disunatkan dia, dan mengucap amin ia, telah dinaskan atas demikian oleh As-Sadatus Syafi'iyah. Dibuka lagi Tuhfah Sarwani. Dan jika ia membaca Fatihah berserta dengan Fatihah imam, jadi Fatihah dia kata imam sekali. Bukan kata pas dulu, bukan kata pas belakang sekali. Dan selesai keduanya bersamaan, sudah sekali. Dipadakan dia dengan satu amin bagi bacaan dirinya dan bacaan imamnya. Apakah sekali mad dengan satu ya. Dan jika selesai bacaan makmum dulu daripada imam, makmum sudah awal, maka hendak makmum mengucap amin bagi bacaan dirinya, kemudian maka mengucap amin pula bagi bacaan imam. Lepas tu baca ya pula. Dua kali amin lah makmum tu. Habis kata. Dan dijahar dengan amin baca derah. Sama ada ya imam atau makmum ataupun semaya seorang diri pada semaya yang jahar. Pada semaya tu takluk pada kata dijahar tu. Dijahar tu pada semaya yang jahar. Takluk situ. Dan disirkan pada semaya yang sir. Kat tu dulu insya-Allah malam kali. Esok habis pagi insya-Allah. Dan setelah daripadanya baca surah wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana wa la 'alif. Nawwir qulubana.
waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.